Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okay. Kali ini cikgu akan membincangkan perbincangan tentang pemfaktoran bahagian 6. Matematik tingkatan 2. Okey. Okey, kita akan lihat tip dulu. Pelajar-pelajar boleh gunakan hukum AC tambah AD tambah BC tambah BD. Yang ini merupakan ada 4 sebutan AC, AD. Jadi cikgu warnakan A itu sebagai warna merah mewakili faktor sepunya terbesar bagi AC dan AD. Manakala BC dan BD, B cikgu warnakan warna biru, di mana B itu adalah faktor sepunya terbesar pula bagi BC dan BD. Jadi bila kita faktorkan kali pertama, kita tulis A kurungan C tambah D, kemudian B kurungan C tambah D. Seterusnya, C tambah D merupakan faktor sepunya bagi keseluruhan tu. Jadi mana cikgu akan tulis C tambah D dalam satu kurungan, kemudian kurungan yang kedua cikgu akan tulis A tambah B tadi. Cikgu gunakan warna merah dan warna biru. Jadi pelajar boleh cuba lihat rumus ni atau hukum ni. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Faktorkan bagi MP tambah NP tambah 2M tambah 2N. Okey, tipu helah dia kita lihat pada dua sebutan yang pertama. Boleh tak kita faktorkan MP dan NP? Jadi kedua-duanya ada satu huruf yang serupa, iaitu huruf P. Jadi P adalah faktor sepunya terbesar bagi MP dan NP. Itu cara dia. Jadi kita akan faktorkan yang tu dulu. Bila dah dapat yang tu, makanya kurungan yang kedua pun mudahlah. Jadi kurungan yang satu lagi pun mana kita dah tahu P, M campur N tu. Jadi kita akan buat MP, NP dulu. Kemudian kita tengok 2M dan 2N. Okey, 2 adalah faktor sepunya terbesar bagi 2M dan 2N pula. Jadi senang saja. Jadi mula-mula kita tulis P. Untuk 2 yang pertama, tulis P kurungan M tambah N. Untuk kurungan yang satu lagi, dalam kurungan yang satu lagi mesti sama yang seperti mana dalam kurungan yang pertama. M tambah N dulu. Kita tulis yang dulu patutnya. Kemudian tulis 2 di luar. Jadi mana positif 2 di luar. Kemudian akhir sekali kita faktorkan keseluruhan dia. Okey, jadi M tambah N. Kemudian kurungan yang kedua kita boleh tulis P tambah 2. Jadi maknanya kita kenal pasti baris kedua tu M tambah N adalah faktor sepunya. Jadi kita tulis M tambah N dulu dalam kurungan. Kemudian buka kurungan yang kedua, kita ambil P tambah 2 saja. Tutup kurungan. Itu cara kita faktorkan kalau ada 4 sebutan macam ni. Okey, belajar ya. Okey, terus pada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. MP tolak NP tambah 2M tolak 2N. Macam sama, cikgu ubah sikit tanda dia. Okey. NP tolak NP. Dua sebutan pertamanya faktornya huruf P. Kedua-duanya ada huruf P. Jadi P adalah faktor sepunya terbesar. Untuk dua lagi sebutan yang baki tu 2M tolak 2N. Jadi 2 adalah faktor sepunya terbesarnya pula. Jadi kita untuk yang 2 yang pertama, kita tulis P dahulu, kurungan PM tolak N. Okey, jadi dapat saja kurungan M tolak N dalam kurungan pertama. Jadi kurungan yang satu lagi mesti sama juga. Jadi M tolak N. Jadi yang di luar kurungan tu tulis positif 2. Sebab kalau nak tahu betul salah, kita uji balik. Positif 2 kali M dapat positif 2M. Positif 2 dapat negatif N, kita dapat balik negatif 2N. Kalau kita kembangkan balik lah. Itu cara kita nak uji, nak tahu betul salah. Okey. Kemudian akhir sekali, M tolak N adalah faktor sebenarnya terbesar pula. Jadi kita tulis dulu M tolak N. Manakala P campur 2 adalah dia punya faktor seterusnya lah. Itu dalam kurungan yang kedua. Okey. Belajar berikut ya. Okey, cikgu teruskan contoh berikutnya ya. Okey, kalau ada soalan boleh tanya nanti. Okey, soalan yang ketiga cikgu. MP tolak NP. Tolak 2M tambah 2N. Okey.
kita tengok dua yang pertama dulu, boleh faktor tak? Okey, kalau boleh faktor bagus. Jadi maknanya kita tahu dah P untuk dua sebutan yang pertama sebagai faktor sepunya 2 2. Kali ini 2 juga merupakan dia punya faktor sepunya bagi dua sebutan yang terakhir. Okey, jadi kita keluarkan P kurungan M tambah N. Tapi hati-hati M tambah N dalam kurungan yang pertama. Jadi dalam kurungan yang kedua juga mesti M tolak N. Jadi mana yang di luar 2 tu mesti bertanda negatif. Kalau nak buktikan betul atau salah, kita kembang balik. Negatif 2 kali M, dapatlah negatif 2M. Hati-hati, negatif 2 darab negatif. Negatif darab negatif tak positif. Oh, kalau kita tulis silap tanda tadi, kalau kita kembang balik, takkan dapat balik positif 2N. Okey, itu cara nak semak dia. Jadi maknanya kita faktorkan M tolak N dulu sebagai faktor sepunya terbesar. Kemudian kurungan yang kedua kita tulis P tolak 2. Itu untuk contoh yang ketiga. Okey. Okey, contoh yang keempat. Okey, 5NP tolak 6N tolak 2M tambah 15NP. Kita tengok dua yang pertama dulu. Boleh tak kita faktorkan dua yang pertama? Cikgu, tak boleh cikgu, tak ada faktor sepunya. Jadi apa yang kita kena buat? Kita susun balik. Susun semula supaya dua yang pertama tu boleh difaktorkan. Jadi sekarang cikgu tulis 5MP. Kemudian cikgu ambil tambah 15NP. Cikgu susun balik tolak 2M tolak 6N. Okey, jadi sekarang untuk 5MP kita faktor sebenarnya terbesarlah 5P. Hati-hati sikit. Manakala dengan 15NP adalah 5P darab 3N. Jadi mana 5P dia punya faktor sepunya terbesar bagi dua yang pertama. Manakala dua lagi sebutan yang terakhir adalah 2 sebagai faktor sepunya. Jadi mana nak dapat 6 tu lah 2 darab 3N lah cara dia. Okey, sekarang kita tengok dua yang pertama, jadi 5P sebagai faktor sepunya terbesar. Untuk dua yang pertama, so kita tulis 5P kurungan M tambah 3N. Dapat saja M tambah 3N, jadi kurungan yang satu lagi mesti sama juga dengan M tambah 3N. Kalau pelajar cerdik, salin je balik semula kurungan yang pertama dengan kurungan yang kedua tu serupa. Di luar tu letak je 2 negatif, negatif 2. Macam tu. Dan akhir sekali kita boleh faktorkan, jadi M tambah 3N adalah faktor sepunya terbesar. Jadi yang kurungan yang kedua adalah 5P tolak 2. Okey, itu cara kita faktorkan contoh yang macam ni. Yang ni agak trik sikit. Jadi pelajar kena susun dulu. Pastikan dua yang pertama tu boleh difaktorkan. Kalau tak boleh, susun balik. Itu dia punya hela dia, tipu hela dia. Okey Okey, sekian. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.